Serangan sekumpulan belia terhadap program anjuran asalkan bukan abu di Jalan Kebun Kelang pada 21 Januari yang lepas. Sebagai latar belakang, kronologi peristiwanya ialah pada 21 hari bulan yang lepas, kami, iaitu organisasi ataupun inisiatif rakyat, gerakan yang kita namakan ABU, yang didokong oleh kumpulan-kumpulan politik dan organisasi masyarakat yang berdaftar secara sah mengikut undang-undang, pada 21 hari bulan yang lepas, lebih kurang pada pukul 9.15 malam di Dewan MBSA Seksyen 30 Shah Alam, kami merancang untuk mengadakan satu program ceramah biasa, seperti mana yang rutin diadakan di banyak tempat dalam negara ini. Tiba-tiba pada sekitar pukul 9.15, ketika program belum dimulakan lagi, baru saja nak mula, pengurusi majlis baru saja nak mula, masuk sekumpulan anak muda, ya sekitar 20 orang, termasuk ada yang membawa motosikal, secara garang masuk dan menjerit beberapa perkataan-perkataan yang jelas berbau perkauman, yang secara jelas menyerang kepada masyarakat India. Mereka kemudian terus mengejar dan menyerang beberapa hadirin yang berketurunan India dengan kayu, topi keledar. Mereka ambil kursi dan campakkan kepada hadirin tersebut. Ada beberapa teman-teman Melayu juga dalam bersama itu, dan teman daripada berbangsa Cina di dalam dewan tersebut. Secara jelas ia tidak diserang, dan saya sendiri berada dalam dewan tersebut. Berikutan dengan serangan tersebut, ada seorang lelaki India yang telah mengalami kecederaan dan telah dibawa ke hospital. Sebenarnya ada beberapa kecederaan lain, tetapi mereka tak nak dibawa ke hospital. Tetapi seorang teman kita ni, dia hampir pengsan, diserang, kita tak boleh elak, dan kita terpaksa kejarkan dia ke hospital. Beberapa minit kemudian, sebuah kereta peronda polis sampai. Beberapa orang telah mengenal pasti salah seorang daripada penceroboh yang kumpulan yang menyerang itu masih berada di tempat kejadian, dan kita maklumkan kepada polis yang datang. Namun kemudian kelihatan anggota polis yang sedang bersembang dengan orang yang kita mention itu, yang kita nyatakan itu. Kami kemudian diberitahu beliau ialah, selepas itu ada yang beritahu kita, ialah orang tersebut yang kita mention bersama dengan kumpulan penyerang itu ialah juga merupakan seorang anggota polis yang tidak berpakaian seragam pada masa tersebut. Maka kami mengesyaki bahawa polis pada malam tersebut telah bersubahat dengan orang-orang yang menyerang pada para hadirin di program ceramah tersebut. Apa yang kami persoalkan ialah tindakan pihak polis yang tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap penyerang yang masih berada di tempat kejadian. Jelas ia adalah perbuatan jenayah. Ketika jenayah itu sedang berlaku dan penjenayah berada di tempat tersebut, polis tidak mengambil sebarang tindakan. Sebaliknya, pihak polis telah menyuruh agar kami yang menganjurkan program tersebut secara aman memberhentikan acara tersebut. Ini dengan jelas menandakan yang pihak polis tidak mampu mengawal keadaan dan menjaga keselamatan orang ramai yang berhadiri ceramah tersebut. Ini menunjukkan seolah-olah polis tidak berminat untuk mengambil tindakan terhadap penyerang tersebut. Kami mempersoalkan mengapa pihak kami yang harus memberhentikan program, sedangkan dalam situasi ini kami menjadi mangsa. Tindakan ini tidak bertamadun oleh penyerang-penyerang tersebut. Tuntutan kami kepada Suhakam dalam pertemuan ini agar menubuhkan jawatan kuasa khas untuk menyiasat kejadian ini dan memaklumkan kepada umum mengenai laporan siasatan tersebut, memastikan penyerang-penyerang yang terlibat dikenakan tindakan undang-undang, mengeluarkan kenyataan mengutuk tindakan menggunakan kekerasan dan intimidasi perkauman bagi menghalang hak orang awam berhimpun serta suara secara aman, menyiasat sama ada pihak polis ada bersubahat dengan penyerang-penyerang yang terlibat. Kerana kami melihat ini merupakan satu usaha terancang yang serius. Jika andai katalah pada malam tersebut teman-teman daripada masyarakat India melawan semula ataupun berlaku respon yang kasar juga daripada pihak kami, sudah tentu ia akan mengundang satu bencana yang kita tidak boleh ukur akibatnya. Mujur semua berada dalam keadaan waras dan kita bertindak tenang pada malam tersebut. Sebaik sahaja daripada laporan ini kejadian berlaku, ada penafian daripada pihak berkuasa
yang kononnya dia kata tidak ada apa yang berlaku, cuma orang datang marah dan sebagainya. Namun saya minta untuk kalau boleh gambar di video dulu. Saya minta untuk video dimainkan dan saya mohon izin untuk kita menonton sama video tersebut. Kita boleh lihat yang jelas teman yang kebetulan daripada bangsa India ini dia adalah bukan daripada kelab bukan daripada kumpulan Indra pun, dia adalah daripada Dewan Penyokong PAS. Dia adalah orang PAS yang dipukul. Jadi sentimen perkauman yang terus attack kepada Indra, kononnya Indra mengganggu kampung Melayu dan sebagainya itu adalah tidak benar. Ini jelas video pada peringkat awal di mana dia masuk dengan motosikal dan ini penyerangnya. Secara jelas kita telah menamakan penyerang tersebut dan dia ada Facebook. Kita dah naikkan pun dalam dan kita hantar laporannya. Jelas serangan fizikal tadi dilakukan oleh individu yang sama dengan menumbuk salah seorang daripada hadirin yang berada pada malam tersebut. Ketika ini yang sama, mereka menjerit beberapa perkataan ucap dalam bahasa India yang saya rasa secara sengaja ditujukan kepada kawan-kawan daripada bangsa India. Daripada video ini juga rujuk kepada dua kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang menyatakan 1,000 orang penduduk kampung keluar dengan marah menyerang dia kata tak clear penduduk kampung yang marah. Kita boleh lihat mana 1,000 orang tersebut dan ternyata kita amat kesal. Ia hanya untuk membangkitkan sentimen menambahkan lagi sentimen perkauman di mana Melayu bergaduh dengan masyarakat India.
kita ada beberapa rakaman lagi daripada angle yang berbeza dengan lebih jelas lagi. Saya teruskan, izinkan saya teruskan untuk dengan rakaman yang lain. Saya rasa video yang sama ke? Sama. Ini ketika kita membuat keputusan untuk program tersebut dihentikan setelah dapat daripada pihak berkuasa yang maklumkan bahawa lebih baik kita berhenti program pada ketika itu. Okey, saya minta izin untuk sebab video ni dah menunjukkan berapa angle hari kejadian tersebut. Saya rasa sudah cukup dan saya minta untuk kita pergi ke, saya mohon izin untuk kita pergi ke gambar-gambar. Inilah program kita pada hari tersebut, poster program kita. Teruskan. Ini yang cedera pada hari tersebut, membuktikan bahawa mereka kata tidak ada kecederaan dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan, saudara Krishna sehingga ke hari ini masih ditahan di dalam hospital kerana doktor tidak mahu bebaskan dia lagi kerana masih ada kecederaan yang perlu mendapat rawatan dan perhatian khusus daripada doktor. Ini antara yang penyerang-penyerang tersebut yang jelas kalau tindakan nak dibuat oleh pihak berkuasa, kita bukan saya ada gambar yang jelas tetapi nombor-nombor pendaftaran motosikal kenderaan yang jelas kita dah naikkan antaranya seperti yang tertera secara jelas boleh dikenal pasti. Tetapi sehingga ke hari ini kita cuma dimaklumkan setelah desakan dibuat semalam, katanya saya tak tahu, melalui media saja mula ada tindakan, tetapi setelah lebih daripada 24 jam kita juga ada nombor telefon dan alamat penyerang tersebut yang sehingga ini masih lagi bebas. Wajah-wajah penyerang yang secara jelas
Boleh. Ini daripada Facebook, yang secara jelas kita dapat link kan daripada Facebook beliau, yang maknanya kita tidak, dan dalam Facebook tersebut dia mengakui ini menunjukkan antara aktiviti dia dalam Facebook, yang gambar ini dia gelarkan Panglima Barisan Nasional, yang banyak gambar dalam Facebook dia yang mengaitkan beliau merupakan antara pimpinan pemuda Barisan Nasional kawasan. Jadi kepada kami, kehadiran kami di sini secara jelas atas kegusaran kami bahawa jika ini dibiarkan dan menjadi trend, ia akan memberi implikasi peringkat nasional yang cukup teruk, kerana ia dibiarkan serangan yang bersifat perkauman. Saya melihat di sini peranan Suakam amat penting. Kita memerlukan campur tangan dalam bidang kuasa Suakam secara maksimal demi mengelakkan sesuatu yang lebih buruk dalam negara kita hari ini. Jadi saya kalau ada sebarang tambahan yang lain. We are told that we may be facing an election anytime now. If this is an indicator of the freedom of expression that the people are going to be permitted in articulating alternative views, then the election becomes farcical. Kalau ada rakyat yang ingin membawa perubahan dan ingin menyampaikan pendapat kepada rakyat jelata, nampak sangat sekiranya tidak ada pencelahan daripada pihak Suhakam, the very concept of free expression, the right to assemble, the right to share views akan dicabut. Kita dah sekian lama ni mengalami ini. Pihak polis akan ambil tindakan untuk menghentikan satu forum yang legitimate, dan dengan itu sama ada secara langsung, tak langsung ataupun secara sengaja tak sengaja menyebelahi pihak mob. This should not be happening. Okay, morning. Kenapa Suhakam harus bertindak dengan tegas terhadap kes ini? Antara lain daripada yang disebutkan, kalau kita perhatikan video tadi, yang terlibat dalam insiden ini adalah anak-anak muda. These are young, innocent children, future generations of this country. Their mind has been brainwashed and poisoned to act in a similar manner. And if someone is behind this, this is a very dangerous indication to this beautiful country. Suhakam has to investigate who's behind this, who is spoiling these kids, and why are they turning them hatred towards Indians. One reason why Suhakam must take this seriously. And Suhakam must also ensure us in the future such events, in the event of we organizing such events, Suhakam has to ensure the police provide us the protection, because that is their role, and not to ask us to stop our campaigns, our programs. They should be on behalf with us, making sure the events are successful. I think, Commissioner, this thing is not the first time. Memang ada precedent before this where the police have acted in such a way that they are not neutral lah. See, the police punya role is to ensure things are in order, and not take sides. Here, what they have done actually is, though the patrol car came later, the special branch policemen were already at site. So they could have actually seen what is going to happen or what is happening, and they could have immediately called enforcement to come and to prevent people from entering the hall or something. But in this case, we have noticed that the police have allowed one group to go in and make the attack, and then after that the victims are told to leave, basically giving ammunition, memberi ammunition to the attackers that they are free to do what they want, whereas the victims are told to, sekarang you cannot go on with your program, you better disperse. Because I say this because in during the AO6 episode in Penang, similarly
what happened was, the modus operandi was the same. They said the villagers are unhappy. Orang-orang kampung unhappy. We don't see any villagers per se there. They always say the villagers are unhappy. Because of that, they came and stopped the ceramah, and the police is, So here again, Berita Harian have made a very serious allegation. They said 1,000 villagers are unhappy. First lie, very clearly, Secondly, they said there is no. Secondly, they said the ceramah started because they could not tolerate the speeches. There was no ceramah. The ceramah never started. And the third thing, how can the OCPD basically make a statement without investigating the issue? Because any policeman, it is very, very similar to the Deputy IGP, on the Shahrizad issue, already make a statement before even police have, Similarly, the first thing they came to the in defense of those who attacked. They said there was no such thing, everything was okay. There was just some pushing and all that. So I think this is the police. So our conclusion here is that the police were part of the problem. They could have prevented, they're part of the problem. And these are racial issues, and like what Saudara Haris has said, as we go nearer towards election, we think this is going to increase lah. Attack racists. This is because I think that is one way to create fear and to ensure that the democratic process does not happen in a democratic way. So I think Suhakam has to come out with its independent findings. It has to come out with very strong statements, because we cannot allow this to go on.